Okey, Suzana, kita bersama dengan pandit favourite kita, Yep. bekas pemain kebangsaan Asmawi Bakiri. Mawi, adakah kejuaraan di Kejana ini menjadi sasaran tunggal untuk Malaysia? Kalau Harimau Melaya hanya layak ke semis, adakah ia dianggap misi yang gagal? Okey, Edlin, ya, saya berani memberkatakan kalau pergi sampai semifinal kita gagal lah. Because apa yang cuba saya gambarkan kekuatan pasukan negara ketika ini dalam satu landasan yang baik setelah kita layak dalam Piala Asia. So gambaran awal tu untuk pergi ke tournament tu mesti dalam satu bentuk kejayaan yang perlu dilakukan berterusan kerana kemenangan kelayakan dapat masuk Piala Asia tu menggambarkan pasukan kita kuat. Ya. So saya mengharapkan sendiri sepersonal ataupun daripada pandangan saya, ya, kita perlu sampai ke masuk final. Bukan sahaja masuk final tapi perlu menang untuk kejuaraan kali ini. Okey, kita rewind sikit daripada final tu. Kita tengok sekarang ni untuk grup juara bertahan Thailand diundi dalam kumpulan A yang turut ada musuh tradisi kita iaitu Indonesia. Jadi Malaysia di dalam kumpulan B, adakah mahu melihat kedudukan Malaysia dalam kumpulan B ni lebih baik walaupun adanya Vietnam kat situ? Okey, so saya mengambil perkataan ini kita masih dalam grup B yang dianggap baik dan memiliki peluang kerana kalau dilihat saya terpaksa relatekan dengan tahun 2020 ketika itu kita ke bulan B juga, kita ada Indonesia, kita ada Vietnam bersama kita dan kita gagal dalam kelayakan ke semifinal, kita kalah daripada peringkat grouping. Tetapi sebaliknya pada kali ini punya pencaturan grouping, saya rasa kita memang ada peluang. Lebih tertarik Malaysia kita ada Vietnam yang mungkin jadi memang itu seteru kita. Kita akan lihat di mana sebenarnya kekuatan kita, di mana sebenarnya strategi Kim Panggon dengan rakan negara dia untuk Vietnam. Dan tidak menindakkan pasukan underdog seperti Singapura, Myanmar dan Laos, tetapi mungkin faktor pengacau dalam kumpulan B kita ni terletak pada pasukan Singapura dan Myanmar. Tetapi apa yang berlaku daripada undian ini, saya lebih nampak memihak kepada kita, cuma perlu bersedia ataupun dengan satu plan yang baik, perlu menewaskan Vietnam terlebih dahulu. Setuju. Macam mana Mawi dengan pemain-pemain yang bakal dipanggil untuk kem latihan kebangsaan menjelang Piala AFF? Adakah terdapat pemain lain yang Mawi harapkan mendapat perhatian Panggon? Yes, of course, Edlin, kerana kita dapat lihat perjalanan sebelum Kim Panggon nak panggil pemain-pemain ini, sebelum nak dikumpulkan, sebelum nak buat perancangan, setelah training, whatever punya perlawanan persahabatan, saya tertarik dulu dengan persiapan Kim untuk menghadapi ke AFF ni pada bulan Disember. Kerana kalau dilihat di sini jadual dalam Liga Bola Sepak kita, ini dah bulan 9, 10, 11, 12, kita ada 4 bulan. Pertengahan September ni kita akan main untuk Piala 4 penjuru, iaitu Piala King Cup. So dekat situ persediaan negara, Kim boleh memilih, boleh mencuba, boleh mempelbagaikan pemain mengikut posisi keperluan. Jadi saya anggap ini pemain-pemain yang lain selain daripada kelayakan Piala Asia itu mungkin patut diberi peluang untuk Kim menilai. Mungkin nanti saya boleh lihat, mungkin saya akan share pemain-pemain ini yang mana perlu dipanggil. Mungkin ketika ini kerana perjalanan kita ada 4 bulan lagi tu. Dan pada ikut jadual lagi saya punya analisis, mungkin bulan Oktober tu kita dah ke dalam liga kita ada Piala Malaysia. So peluang lagi pemain boleh membuktikan kepada Kim untuk dipanggil. Kemudian lihat November dan persiapan untuk Disember. So dekat sini Edlin, perjalanan dalam liga kita nak menuju ke King Cup dan AFF ni cukup baik dan terbuka luas kepada peluang pemain-pemain lain yang sebelum ini Kim dah ada. Mungkin Kim dah ada gambaran daripada segi kesebelasan pemain ataupun mungkin 20-23 pemain, tetapi dalam perjalanan pada masa sama, perjalanan bola liga kita masih terbuka, masih ada lagi dan patut diberi peluangkan kepada pemain-pemain baru yang akan dipanggil dan dinilai dan dicuba dalam skuad kebangsaan nanti. Okey, Ed dan juga Mawi, sebelum kita nak sentuh lebih lanjut tentang apa cara nak ambil hati Kim Panggon ni, kita nak berbalik kepada apa yang Mawi katakan tadi tentang kejayaan layak ke Piala Asia 2023. Semangat sama, insya-Allah mungkin dijangka akan terus dibawa dalam saingan AFF ni. Jadi apakah Mawi merasakan untuk edisi kali ini sememangnya peluang terbaik kita untuk bawa balik trofi yang pernah kita julang? Mesti kita mengharapkan situasi ini berubah dalam segi
percaturan perebutan Piala AFF ni kerana kita dapat lihat bahawa setelah kita juara 2010, satu tempoh yang lama untuk kita dapat balik piala ataupun nak piala itu, walaupun dah 2 kali masuk final tapi kita tak berjaya. Itu tak menggambarkan lagi kita dah hebat ataupun berjaya. So apa yang jangkaan saya kali ini cukup berbeza dengan Kim Panggun, dengan pemain yang dia ada. Mungkin saya sedikit relate balik apa pemain yang perlu dipanggil, yang perlu ada. Contoh seperti dikekalkan seperti Faizal Halim, kemudian Matthew Davis, Corbin On, Darren Lock, Syarul, Dion School. Ini pemain-pemain yang regular yang boleh dia adapt perlawanan-perlawanan penting di Asia dan ASEAN. Kalau nak dicampur panggil ataupun dinilai balik, ada pemain-pemain daripada pasukan Sabah, pasukan Kuala Lumpur dan pasukan Terengganu City yang saya anggap ketika ini memiliki pemain-pemain yang ada. Contoh Ikram, Ikram ada kat situ, Irfan ada dekat situ. Kemudian mungkin penjaga gol Shihan ataupun Radi Azli untuk Terengganu. So dekat situ Kim ada banyak pilihan dan berbalik kepada semangat kelayakan dan lepas pada kelayakan Piala Asia ni, dia perlu momentum, kekalkan kemenangan apapun perjalanan bola sepak baik bersama Kim yang saya ingat tadi dah melebihi 3, 4, 5 perlawanan bersama Kim. Pasti kita boleh target untuk kejohanan kali ini untuk menjadi juara. Yes. Wow, itulah semangat kita nak kan? Betul. Okey, nak rewind balik tadi apa yang Mawi cakap tadi tentang kita ada Kings Cup, betul, kita ada Piala Malaysia kan. So soalan last lah kan Mawi, kalau Mawi masih bermain sebagai pemain profesional ketika ini, apakah yang akan Mawi lakukan untuk mencuri hati Panggon supaya boleh tersenarai ke kem latihan dan seterusnya Piala AFF? Okey, wah, itu saya main lagi. Of course, saya inginkan diberi perhatian. Paling mudah mungkin saya lihat, saya perlu cari apa sebenarnya Kim Panggon perlukan dalam dia punya filosofi, dia punya cara permainan bola sepak. Sebab kalau digambarkan, kita dapat peluang tengok apa yang berlaku Piala Asia, dia nakkan kemampuan pemain-pemain laju, cepat untuk pergi attacking dan bertahan dengan baik. So mungkin sebagai seorang pemain, apa yang perlu mereka mencari peluang di sini adalah beraksi dengan beraksi dengan baik, mungkin lebih kepada dalam minit permainan, mungkin lebih kepada individu dulu. Kerana pemain itu perlu menonjolkan dulu apa kebolehan, apa kelebihan yang dia ada, dan yang paling best mesti bantu tim. Kerana bantu tim itu akan melonjakkan kedudukan pemain itu sendiri dalam pasukan, di mana of course recommend daripada ketua jurulatih kelab masing-masing akan memberikan report kepada Kim Panggon dan untuk Kim Panggon menilai. Dan kita sedikit kerana kita pilih Kim Panggon yang lebih menarik kerana dia jelajah semua stadium ke venue-venue untuk menilai pemain itu sendiri. Jadi saya nampak di sini sebenarnya peluang pemain-pemain lain yang tidak dipanggil ke Piala Asia masih lagi terbuka. Hanya perlu menunjukkan bukti bahawa mereka benar-benar nak main untuk Malaysia. Okey. Bagus. Saya sangat-sangat teruja sebenarnya. Walaupun masih lagi ada masa. 4 bulan lagi. 4 bulan lagi tu semangat kita tu kita harapkan semakin berkobar lah kan. Okey. Terima kasih Mawi. Terima kasih. Assalamualaikum.